Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fuad bin Sam selaku pensyara MPU 3102 pengenalan kepada pendidikan moral. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan laporan projek kemasyarakatan iaitu lawatan ke rumah anak yatim. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, Amanda Evi Bunjai Anak John dari 6 PISMP Tesel. Saya sendiri, Mazlin Marni Parais, 6 PISMP Pendidikan Jasmani 1. Prashan anak lelaki Tiaga Rajan, 6 PISMP RBT 4. Dan Yamuna, anak perempuan Laganatan, 6 PISMP RBT 4. Lawatan ini berhasrat untuk melaksanakan hikmat bakti di sebuah rumah anak yatim di Pasir Gudang. Idea ini telah dicetuskan atas keinsafan dan kesedaran bahawa anak-anak yatim adalah pelengkap kepada sebuah masyarakat yang aman dan harmoni. Mereka juga merupakan tunjang yang akan menggerakkan negara pada masa akan datang. Selain daripada itu, anak-anak yatim juga harus diberi perhatian memandangkan mereka merupakan golongan yang kurang bernasib baik kerana ketiadaan ibu atau bapa atau kedua-duanya sekali yang merupakan tempat untuk mereka mencurahkan kasih. Di samping itu, rata-rata mereka berasal daripada keluarga yang susah dan memerlukan perhatian. Oleh hal yang demikian adalah sangat wajar bagi siswa-siswi menjalankan projek ini di tempat yang dicadangkan. Siswa-siswi adalah pembina generasi yang cemerlang, pembentuk jati diri dan menjadi suri teladan kepada masyarakat. Justeru, siswa-siswi harus mampu menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan situasi serta mampu menangani cabaran era globalisasi dan sosialisasi. Adalah juga diharapkan melalui program ini kami mendapat kemahiran merancang, mengurus dan melaksanakan program hikmat masyarakat. Juga diharapkan program ini dapat meninggalkan impak yang positif terhadap komuniti setempat ataupun secara global kepada negara. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang butiran-butiran program yang telah kami buat, iaitu pada tarikh 29 Jun 2023 bertempat di Persatuan Kebajikan Darul Hanan Rumah Anak-anak Yatim dan Kurang Bernasib Baik, Jalan Masjid 81700 Pasir Gudang, Johor. Ini adalah anjuran Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Temenggong Ibrahim. Seterusnya, untuk melaksanakan projek ini secara lebih berkesan, kita pun telah mengenal pasti sebanyak 8 objektif, iaitu pertamanya, menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti serta mendekatkan diri dengan masyarakat. Kedua, menampilkan dan menghayati ciri-ciri yang berakhlak mulia dan nilai keguruan yang positif. Ketiga, merancang, melaksanakan, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. Keempat, memupuk semangat kecintaan terhadap budaya tentang menolong, membantu sama masyarakat serta berganding bahu dalam menjaga kebajikan anak-anak yatim. Kelima adalah membina hubungan yang baik antara siswa pendidik dengan anak-anak yatim, di samping menghasilkan persekitaran yang menyokong perkembangan mereka. Keenam, memberikan sumbangan positif kepada komuniti masyarakat melalui program hikmat ini. Ketujuh, meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang isu-isu yang dihadapi oleh anak-anak yatim dalam masyarakat serta menggalakkan usaha-usaha untuk membantu mereka. Dan terakhir pula, menggalakkan siswa pendidik untuk menjadikan model teladan bagi anak-anak yatim, iaitu memberikan inspirasi dan motivasi kepada mereka. Terdapat beberapa aktiviti yang difokuskan untuk dilaksanakan di rumah anak yatim. Aktiviti pertamanya adalah gotong royong di kawasan persekitaran rumah anak yatim. Keduanya adalah sesi ceramah bagi motivasi dan pembangunan diri. Aktiviti ketiganya adalah sesi bimbingan akademik, iaitu membantu kanak-kanak di pusat tersebut untuk membuat tugasan sekolah, membaca dan menulis. Aktiviti keempat pula adalah aktiviti riadah bersama anak-anak yatim. Salam sejahtera, nama saya Amanda Evi Punjai Anak John. Seterusnya, kami akan membentangkan justifikasi pemilihan tempat lawatan kami
ke Persatuan Kebajikan Darul Hanan Pasir Gudang, Johor untuk program khidmat ke masyarakat ini. Kami memilih tempat ini kerana kami ingin memberikan sokongan kepada komuniti tempatan, khususnya golongan anak yatim piatu. Hal ini demikian kerana siswa-siswi akan mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat setempat yang memerlukan bantuan. Umum mengetahui Persatuan Kebajikan Darul Hanan adalah sebuah rumah anak yatim yang memberikan perlindungan, kasih sayang dan bantuan kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Objektif persatuan ini adalah untuk menyediakan khidmat bakti kepada masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan keluarga miskin yang belum menerima sokongan dan perlindungan mencukupi. Di samping itu, persatuan ini juga menekankan pembelajaran bagi mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan menerapkan nilai-nilai kekeluargaan yang positif untuk membendung masalah sosial di masa depan. Maka, pemilihan tempat ini penting kerana ia memberi peluang kepada siswa-siswi untuk memberikan sumbangan mereka dengan cara yang praktikal dan emosi kepada masyarakat setempat. Sebagai contoh, siswa-siswi akan terlibat dalam aktiviti gotong royong di sekitar rumah anak yatim seperti membantu memperbaiki kemudahan dan menjaga kebersihan persekitaran rumah tersebut. Di samping melaksanakan sesi ceramah dan motivasi, sesi bimbingan akademik dan lain-lain. Perkara ini tidak hanya memberikan manfaat kepada anak-anak yatim tetapi juga memberikan kesedaran kepada siswa-siswi mengenai tanggungjawab sosial dan memberikan mereka pengalaman berharga dalam membantu komuniti. Selain itu, dalam konteks yang sama, pemilihan tempat lawatan ke Persatuan Kebajikan Darul Hanan juga diambil kira dengan mempertimbangkan keperluan dan keadaan masyarakat setempat. Hal ini dikatakan begitu kerana Pasir Gudang, Johor, segelintir kawasan menghadapi cabaran sosial dan ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Oleh itu, memberikan sumbangan kepada Persatuan Kebajikan Darul Hanan adalah salah satu langkah yang tepat dalam memberi sokongan kepada komuniti tempatan yang memerlukan bantuan. Terlebih lagi, pandemik COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah meningkatkan keperluan sokongan dan bantuan kepada golongan yang terkesan secara ekonomi dan sosial. Ini termasuklah komuniti seperti rumah anak yatim piatu atau rumah orang tua. Sehubungan dengan itu, melaksanakan program khidmat masyarakat di rumah anak yatim piatu adalah satu tindakan yang relevan dan penting dalam memberi perhatian dan sokongan kepada golongan yang memerlukan. Maka, pemilihan tempat lawatan ke Persatuan Kebajikan Darul Hanan ini adalah berdasarkan nilai-nilai moral yang penting dalam membentuk individu yang bertanggungjawab dari segi sosial, di samping menyediakan sokongan kepada mereka. Melalui program ini, siswa-siswi diharapkan dapat memahami serta menghargai kehidupan anak-anak yatim dan memberikan sumbangan yang positif kepada masyarakat setempat. Justifikasi kedua pemilihan tempat lawatan ke rumah anak yatim adalah untuk memperoleh pengalaman baru. Ia dapat memberikan pengalaman baru kepada siswa-siswi guru di mana mereka dapat melihat sendiri kehidupan kanak-kanak yang kurang bernasib baik dengan lebih dekat. Seterusnya, mereka akan melihat keadaan fizikal dan suasana rumah tersebut serta dapat memahami kesukaran hidup dan keperluan khas yang diperlukan oleh mereka. Pengalaman ini juga akan dapat meningkatkan pemahaman tentang perubahan sosial dan perubahan dalam kehidupan seseorang individu seiring bertambahnya usia. Justifikasi ketiga yang telah menjadi sebab untuk kami memilih tempat ini melaksanakan projek ini adalah tempat ini memberi kesedaran kepada siswa-siswi mengenai komitmen dan inspirasi rakyat Malaysia dalam membangunkan moral insan yang berkualiti dan bebas daripada masalah sosial. Melalui interaksi dengan kanak-kanak, siswa-siswi dapat melihat keprihatinan warga Malaysia dalam memperhatikan kanak-kanak yang bernasib malang dengan menyediakan tempat tinggal yang selesa dan perkhidmatan yang diperlukan. Hal ini dapat memberi inspirasi kepada siswa-siswi untuk menghargai peranan mereka sebagai warga pendidik dalam membantu dan menyokong golongan yang memerlukan.
Seterusnya adalah justifikasi pemilihan tempat, iaitu lawatan ke rumah anak yatim. Kami telah memilih tempat ini bagi melatih siswa-siswi guru untuk bekerja sebagai satu pasukan. Melalui aktiviti yang dilaksanakan, para siswa-siswi akan belajar untuk bekerja sama dalam satu pasukan untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Mereka akan mengalami proses perancangan, pemilihan peranan dan pelaksanaan kerja-kerja gotong royong untuk memperbaiki keadaan rumah tersebut. Hal ini sekaligus mampu melatih siswa-siswa untuk bekerja sama sebagai satu pasukan. Ini juga akan membantu mereka memahami pentingnya kerjasama dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan di dalam program ini. Baiklah, kini kami akan membentangkan nilai-nilai murni yang diamalkan sepanjang pelaksanaan projek kemasyarakatan ini. Pertama sekali, nilai murni yang diperolehi adalah nilai keprihatinan. Nilai keprihatinan yang diamalkan sepanjang pelaksanaan projek kemasyarakatan ini dapat dilihat melalui tindakan siswa-siswi yang memberikan perhatian dan sokongan kepada golongan anak-anak yatim. Mereka mengamalkan sikap empati dan peduli terhadap kehidupan anak-anak yatim, piatu dengan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di rumah anak yatim tersebut. Dalam proses interaksi dan pemerhatian, siswa-siswi dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang cabaran dan keperluan yang dihadapi oleh anak-anak yatim. Maka, mereka berusaha untuk memahami perasaan dan pengalaman mereka dengan tujuan untuk memberikan sokongan kepada golongan ini. Selain itu, melalui aktiviti seperti bergotong royong dan melaksanakan interaksi dengan anak yatim, siswa-siswi juga menghayati nilai kerjasama. Mereka bekerjasama semasa bergotong royong dalam menjalankan tugas yang diberikan, seperti membersihkan persekitaran atau membaiki kemudahan kawasan berkenaan. Semangat kebersamaan dan saling membantu yang dipupuk dalam proses ini telah menggambarkan sikap keprihatinan yang mereka aplikasikan. Dalam situasi yang sama, siswa-siswi juga dapat merasai rasa kepuasan dan kegembiraan ketika dapat membuat perbezaan dalam kehidupan anak-anak yatim melalui bantuan yang diberikan sepanjang pelaksanaan program. Sudah pasti, pentingnya nilai keprihatinan dalam projek ini dapat dilihat khususnya masa kini. Dalam era yang serba kompleks ini, keperluan untuk berempati terhadap golongan yang kurang bernasib baik atau memerlukan sokongan semakin mendesak. Isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh golongan ini semakin kompleks. Oleh itu, sikap keprihatinan menjadi penting dalam memastikan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Siswa-siswi yang melaksanakan program kemasyarakatan ini memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa nilai-nilai keprihatinan ke dalam masyarakat dan menunjukkan kesedaran terhadap keadaan golongan yang memerlukan sokongan dan perhatian. Kesannya, kesedaran terhadap golongan yang memerlukan sokongan dan perhatian akan bertambah. Dengan mengamalkan nilai keprihatinan, siswa-siswi membina asas menjadi individu yang prihatin terhadap kesejahteraan orang lain, di samping mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera. Melalui pengalaman dalam program ini, diharapkan siswa-siswi dapat terus memperjuangkan nilai-nilai keprihatinan dalam kehidupan mereka sebagai guru dan warga masyarakat. Nilai keduanya adalah nilai kasih sayang. Siswa-siswi guru berpeluang untuk membentuk hubungan yang mesra dengan anak-anak yatim. Program ini membawa kesan positif terhadap siswa-siswi guru kerana ia dapat mencetuskan kesedaran akan pentingnya menyayangi sesama insan. Nilai kasih sayang ini juga dapat diterapkan melalui interaksi akrab antara siswa-siswi guru dengan anak-anak yatim. Mereka akan meluangkan masa bersama mendengarkan cerita dan pengalaman hidup anak-anak yatim serta memberikan perhatian yang ikhlas dan dengan penuh empati kepada mereka. Melalui interaksi ini, hubungan silaturahim antara siswa-siswi guru bersama dengan anak-anak yatim akan terjalin serta dapat membentuk ikatan persaudaraan yang kuat.
dan mengurangkan rasa terpinggir dalam diri anak-anak yatim tersebut. Ia juga dapat mendidik hati para siswa-siswi guru dalam aspek mensyukuri nikmat kasih sayang dan kekeluargaan yang dikurniakan oleh Tuhan. Nilai seterusnya yang dapat diamalkan melalui projek kemasyarakatan ini adalah nilai kerjasama. Melalui aktiviti kebajikan yang dilakukan seperti aktiviti bergotong royong, sesi ceramah, sesi pembimbingan akademik, siswa-siswi akan memerlukan kerjasama yang baik antara satu sama lain. Hal ini kerana ketika melibatkan diri dalam program kemasyarakatan, siswa-siswi perlu bekerjasama secara efektif dan harmoni untuk mencapai tujuan bersama. Mereka perlu mengambilkan tugasan kerja secara adil, mengatur waktu dan sumber daya dengan cekap, serta saling membantu dan menyokong satu sama lain dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Dengan kerjasama yang baik, mereka dapat bekerja secara teratur dan berkesan serta memastikan misi dan objektif mereka tercapai pada pengakhiran program tersebut. Nilai yang boleh diamalkan dalam aktiviti kemasyarakatan yang telah kami laksanakan yang seterusnya adalah hormat menghormati. Hormat menghormati ialah menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. Nilai hormat menghormati dapat diaplikasikan melalui tindakan dan sikap siswa-siswi. Siswa-siswi akan diberikan pendedahan yang penting untuk mengetahui dan menghormati kehidupan anak-anak yatim tanpa mengira latar belakang mereka. Hal ini penting kerana mereka diajar untuk menghormati hakikat bahawa setiap anak yatim memiliki cerita dan pengalaman hidup yang unik. Siswa-siswi diharapkan untuk memperlakukan anak-anak yatim dengan hormat, empati dan sopan tanpa ada diskriminasi atau prasangka buruk terhadap latar belakang mereka. Siswa-siswi juga diingatkan bahawa program ini adalah kesempatan untuk belajar dan berhikmat, bukan untuk membuat pertandingan atau memberi penilaian yang negatif terhadap kehidupan anak-anak yatim. Kesimpulannya, program khidmat masyarakat dalam bentuk lawatan ke rumah anak yatim di Persatuan Kebajikan Darul Hanan, Pasir Gudang, Johor merupakan langkah yang penting dalam membina hubungan mesra dan memberikan sokongan kepada golongan anak yatim. Melalui program ini, siswa-siswi dari Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim dapat melihat sendiri cabaran dan kehidupan anak-anak yatim serta memupuk nilai-nilai moral dan sikap yang positif. Dengan adanya lawatan ini juga, siswa-siswi dapat memahami dan menghargai kehidupan anak-anak yatim tanpa mengira latar belakang mereka. Program ini memberi peluang kepada siswa-siswi untuk berinteraksi secara akrab dengan anak-anak yatim, menjalin hubungan silaturahim serta membina ikatan sosial dan emosi yang erat antara mereka. Selain itu, nilai-nilai seperti yang telah dinyatakan sebelum ini dapat diterapkan melalui aktiviti-aktiviti seperti gotong royong, bimbingan akademik dan riadah bersama. Diharapkan agar program ini akan memberikan impak yang positif kepada komuniti setempat dan membantu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu anak yatim piatu dan kurang bernasib baik. Melalui sumbangan dan aktiviti yang dilakukan, diharapkan anak-anak yatim merasakan perhatian dan kebahagiaan serta terinspirasi oleh siswa-siswi sebagai teladan yang baik. Akhir sekali, program ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siswa-siswi untuk terus melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat yang membawa manfaat kepada golongan yang memerlukan sokongan dan perhatian. Dengan demikian, program khidmat masyarakat ini merupakan langkah yang signifikan dalam membangun komuniti yang prihatin, tanggungjawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Baiklah, ini merupakan pautan link bagi kertas kerja yang kumpulan kami telah laksanakan.
Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.